Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Bi'ru Ma'unah pada tahun yang sama juga, pada tahun selepas berlakunya peristiwa Ar-Raji', berlaku peristiwa Bi'ru Ma'unah yang lebih menggerunkan. Ia bermula dengan seorang yang bernama Abu Barra' Amir bin Malik datang ke Madinah. Apabila diajak masuk Islam, dia menolak. Tetapi dia tidak juga menunjukkan sikap liar. Abu Barra' bin Amir ini seorang pemimpin, orang Badui. Datang ke Madinah, ajak masuk Islam, tak nak masuk Islam. Tapi tak bermusuh. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kalau kamu hantarkan para sahabatmu menemui penduduk Najd." Najd ni ialah daerah timur Arab Saudi. "Untuk mengajak mereka kepada agamamu, saya berharap mereka menerimanya." Atau orang situ boleh terima Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Aku bimbang mereka diperlakukan oleh penduduk Najd." Nabi kata, "Aku bimbang mereka buat jahat pada sahabat-sahabatku." Abu Barra' menjawab, "Saya yang menjamin untuk memberi perlindungan kepada mereka." Tak apa, saya beri perlindungan. Terdapat orang bukan Islam yang tak bermusuh dengan Islam, sanggup beri perlindungan, dia tidak masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW menghantar 70 orang sahabat. Inilah riwayat yang sahih daripada Al-Bukhari. Tetapi menurut riwayat Ibn Ishaq, 40 orang. Mengikut sirah Ibn Hisham, 40 orang. Bukhari kata 70 orang. Rasulullah SAW melantik Al-Munzir bin Amr sebagai amir, ketua mereka. Dalam perjalanan mereka mencari kayu api dan membeli makanan. Dalam perjalanan itu mereka cari kayu api, jual kayu api, beli makanan. Di waktu malamnya mereka bertadarus Al-Quran dan bersemayam. Malam buat ibadat dan bertadarus Al-Quran, belum sampai ke tempat yang dituju. Sehingga mereka sampai di Bi'ru Ma'unah. Nama tempat Bi'ru Ma'unah, iaitu satu kawasan di antara Bani Amir dan Bani Sulaim. Lalu mereka pun berhenti dan mengutus seorang sahabat yang bernama Hiram bin Mulhan, yang membawa surat Rasulullah SAW kepada Amir bin Tufail yang menjadi pemimpin di kawasan itu. Tiba-tiba Amir yang celaka itu telah melakukan helah dengan menyuruh supaya Hiram ditikam dari belakang. Dibunuh utusan Nabi, ditikam dari belakang. Apabila pembunuhan itu dilakukan dan Hiram melihat darah terpancar dari badannya, dia berkata, bila Hiram sedar dia ditikam, Hiram berkata, "Demi Tuhan yang memiliki Kaabah, aku telah mencapai kejayaan mati syahid." Kata dia, "Oh, tak ada apa-apa, kena tikam. Alhamdulillah, aku mati syahid. Rabbil Kaabah, aku mati syahid." Gembira dia. Amir bin Tufail mengarahkan supaya memerangi para sahabat yang masih baki. Jangan tak pasukan memerangi kawan-kawan yang masih ada. Tetapi kabilah Bani Amir enggan menurut perintah, kerana menyedari bahawa orang-orang itu dijamin oleh Abu Barra'. Pengikut dia takut, tak berani, kerana Abu Barra' memberi perlindungan. Barra' yang temu Nabi seorang berpengaruh. Tetapi Bani Sulaim dari kalangan keluarga Ra'al dan Zakwan menerima ajakannya. Mereka datang beramai-ramai untuk mengepung para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu para sahabat yang cintakan syahid itu menentang habis-habisan, sehingga mereka gugur
Syahid. Semua sahabat tu tak menyerah kalah, lawan gugur syahid. Malaikat seorang sahaja iaitu Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar. Dia hanya mendapat luka. Di mana Ka'ab bin Zaid bin Najjar luka dan disangka oleh musuh telah terbunuh. Musuh ingat dia mati dah, lalu ditinggalkan. Tiada siapa yang menyedari perkara yang berlaku. Orang tak tahu peristiwa ini. Sehingga dua orang sahabat yang lalu di kawasan itu, iaitu Ammar bin Umayyah Ad-Damri dan Munzir bin Uqbah bin Amir, mereka melihat burung yang berterbangan di atas kawasan itu. Dua orang sahabat Nabi yang musafir tengok burung duduk pusing-pusing, mesti ada orang mati. Sudah tentu ada sesuatu yang berlaku. Apabila mereka sampai di tempat itu, tiba-tiba mereka bertemu para syahid yang bergelempangan dengan kuda-kuda mereka berdiri menunggu. Kuda tak lari, kuda tunggu. Lalu mereka berbincang. Ammar mencadangkan supaya pulang sahaja memberitahu apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dua orang je. Ammar bin Umayyah Ad-Damri dan Munzir bin Uqbah Al-Amir. Dia bincang dua orang ni. Kita balik beritahu ke Nabi lah. Ni kena bunuh ni. Tetapi Al-Munzir mengambil keputusan untuk menuntut bela atas pembunuhan kejam itu. Munzir nak tunjuk berani. Kita lawan lah. Kita dua orang pun dari apa lawan. Dia terus bertindak menyerang musuh. Tetapi dia gugur syahid. Adapun Ammar bin Umayyah ditawan oleh musuh. Ammar kena tawan. Apabila musuh mengetahui dia dari kabilah Mudar, musuh tahu dia kabilah Mudar, lalu Amir membebaskannya setelah ditarik rambut ubun-ubunnya. Orang tahu dia ni daripada kabilah yang berpengaruh, lalu takut nak bunuh, dia tarik rambut kepala, lepas. Dalam perjalanan pulang dia singgah di Qarqarah. Dalam balik singgah di Al-Qarah, nama tepat. Lalu bertemu pula dengan dua orang dari kabilah Bani Amir. Bertemu dengan dua orang kabilah Bani Amir, yang tawan dia tadi. Apabila kedua-dua orang itu nyenyok tidur, dia terus membunuh kerana ingin menuntut bela di atas kematian para sahabat di Bi'r Ma'unah. Peluang dua tidur, dia bunuh. Dua orang ni daripada orang kapur tu bunuh. Orang tidur sedap, tetap saja bunuh. Tanpa mengetahui bahawa Bani Amir tidak terlibat dan mereka mempunyai ikatan bernaung di bawah negara Islam. Bani Amir ni tak terlibat dengan kabilah yang membunuh itu. Tak terlibat. Dia keluarga ni. Dia ada perjanjian dengan Nabi, naungan. Setelah pulang ke Madinah, Ammar menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia balik seorang. Nabi tahu dah 70 orang sahabat dia syahid dan yang lagi pun syahid juga. Peristiwa yang berlaku dari awal hingga akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awak telah membunuh dua orang yang memastikan aku membayar diatnya," kata Nabi. Mungkin bunuh orang, dua orang tu aku kena bayar ganti rugi dah. Kerana mengikut hukum Islam, bila kita silap bunuh orang yang ada perjanjian dengan kita, kena bayar ganti rugi. Ganti rugi ratus kaunter lah. Nak buat aku kena bayar lah, kata Nabi. Rasulullah SAW sangat sedih dengan peristiwa Ar-Raji' dan Bi'r Ma'unah. Sehingga dua-dua peristiwa ini berlaku dalam setahun. Ar-Raji' yang kita baca dulu minggu lepas. Ni Bi'r Ma'unah berlaku pula. Sahabat dia akan bunuh. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan ke atas mereka yang menyebabkan gugur syahid para sahabat radhiyallahu anhum ketika sembahyang fajar selama 30 pagi dengan menyebut nama-nama kabilah yang terlibat, iaitu Ra'al, Zakwan, Lihyan dan Usbah. Nabi baca qunut tiap-tiap sembahyang subuh selama 30 pagi. Nabi baca qunut.
baca kunut subuh. Daripada dalil inilah maka mazhab Syafi'i kata tiap-tiap sembahyang subuh kena baca kunut. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata tidak. Kunut ni bila berlaku peristiwa saja baru baca kunut. Bila kunut nazilah baru baca kunut. Tiap-tiap sembahyang baca kunut. Nabi baca kunut waktu subuh. Mazhab lain kata baca kunut. Cuma bersama dari segi 15 akhir bulan Ramadan, witir baca kunut. Itu sepakat. Tapi sembahyang subuh menjadi khilaf antara Syafi'i dengan mazhab lain. Syafi'i mengatakan sunat muakkad. Kalau tak baca kunut kena sujud sahwi. Mazhab lain kata tidak, sunat muakkad. Tak baca kunut pun tak apa, tak sujud sahwi. Dengan sebab itulah kita pergi Mekah, tak Imam Mekah tak baca kunut. Imam Madinah tak baca kunut, dan dia mazhab Hanbali. Khilafnya ialah kerana mereka kata Nabi baca kunut dengan sebab peristiwa Ar-Raji' dan Bi'ru Ma'unah. Maka kunut itu bukan sepanjang masa. Syafi'i kata tidak, sepanjang baca kena baca kunut. Gak sekarang ni bukan Raji' Ma'unah, lebih pada itu lagi orang Islam kena bunuh di Myanmar, kena bunuh di Palestin, kena bunuh rata-rata. Kena baca kunut lah, saya ada masalah. Patutnya tak ada khilaf lagi. Suasana orang Islam pada hari ini, suasana kena baca kunut. Supaya Allah Ta'ala beri pertolongan pada Islam. Baloh ni cerita zaman dulu. Masalah-masalah khilaf ini. Dua peristiwa yang menyedihkan ini tidaklah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW boleh dipermudahkan untuk ditipu, tetapi menunjukkan kesungguhan dan kejujuran Rasulullah SAW untuk mengajak dan menyelamatkan manusia dengan Islam yang diamalkan kepadanya untuk disampaikan. Menunjukkan bahawa Nabi menunaikan kewajipan dakwah. Islam bukan untuk diri kita sahaja, mesti kita kan ajak orang lain masuk Islam juga. Ada orang tu cukuplah jangan cara korang, kita sudahlah caralah. Tidak. Kita mesti sampaikan Islam pada orang lain. Ajak orang bukan Islam masuk Islam. Orang Islam yang lemah ni, ajak kuatkan Islam ni. Ini tanggungjawab kita. Jangan padang kita cara orang lah. Ini bukan cara Islam, ini salah. Ini ajaran yang salah. Nabi terus berdakwah. Mereka yang dihantar bukannya terdiri dari kalangan penglima tentera, tetapi dari kalangan orang-orang yang sekadar mengajar Al-Quran dan hukum agama. Mereka yang dihantar itu bukan penglima perang, tapi guru-guru Quran, guru-guru agama dihantar itu. Nabi hantar bukan nak berperang, patut mereka faham, tapi mereka telah dibunuh. Walaupun demi kalangan orang-orang yang seperti itu, tetapi mereka juga mempunyai sifat kepahlawanan Islam yang bersedia untuk mati syahid. Walaupun mereka ni ustaz, guru Quran, tapi gagah berani. Jangan ustaz menakut. Bukan ustaz menakut. Ustaz juga, tapi tak serah pada musuh, berlawan. Ini kehebatannya. Yang Nabi ada ni, ustaz-ustaz yang mengajar Quran. Tapi jangan main nak gomoh tak apa. Nak berlawan tak apa. Ini menunjukkan mempunyai sifat kepahlawanan. Bukan sahaja untuk menjadi guru agama sekadar mengajar, tanpa bersedia berjuang mempertahankan dan meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat generasi pertama, iaitu mereka yang menjadi pahlawan di siang hari dan ahli-ahli ibadat di waktu malam, atau mencari kayu api di siang hari dan beribadat dengan tekun di waktu malam. Mereka adalah orang yang taat pada Allah Ta'ala waktu malam, yang rajin bekerja, yang kuat berjuang di waktu siang hari. Ayat ini disebut oleh Raja Rom. Raja Rom Bizantin, Rom Timur, iaitulah yang berpusat pada awalnya Dimash, kemudian berpusat di Istanbul. Rom Timur Bizantin. Bila tentera Islam sudah berjaya menawan negeri Syam, menakluk negeri Syam, tentera Rom kalah. Mereka berundur di Konstantinopel. Sebelum berundur, dia suruh pengintik-pengintik dia pergi tengok orang Islam buat apa. Orang Islam buat apa.
Orang Islam dia mengenal sifat-sifat mereka. Lalu pengintik beritahu orang Islam ni, ruhbanun fil lail, fursanun fil nahar. Mereka adalah ahli-ahli ibadat di waktu malam dan pahlawan-pahlawan yang gagah berani di waktu siang hari. Ini orang Islam. Dalam kisah ini, sahabat-sahabat yang Nabi hantar untuk mengajar Quran ni waktu siang hari cari kayu api. Jual kayu api. Tak ada bekal. Bukan pikul bekal dah. Cari kayu api tengah jalan. Kemudian jual kayu api, beli makanan. Waktu siang bekerja, waktu malam bertadarus Quran dan buat ibadat. Belum sampai perjalanan. Yang ni waktu malam buat ibadat, waktu siang kuat bekerja dan kuat berjuang. Jangan waktu malam ibadat pun duduk, tidur, siang pun tidur juga. Dua-dua tidur belaka. Ada jadi. Kena begitu. Apabila menyatakan Islam, peperangan tidaklah menjadi cara pertama, tetapi ia menjadi penyelesaian apabila dakwah diganggu dan dihalang. Menunjukkan bahawa pendekatan Islam hendaklah mendahulukan perdamaian. Peperangan adalah terpaksa. Bila orang paksa kita berperang, kita gagah berani tidak undur di medan perang. Peristiwa Ar-Raji' dan Bi'r Ma'unah mendedahkan hasrat pendukung Islam yang pertama-tama ialah untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dengan Islam. Apabila peluang diberi, maka tidak lagi diperangi. Orang beri peluang, ajak para Islam. Ajak orang beri peluang. Masalah musuh menipu adalah niat dan amal jahat mereka. Musuh tipu itu kerja dia. Adapun mereka yang syahid tidaklah rugi dengan penipuan dan khianat itu. Orang yang masih syahid tak rugi dengan sebab musuh tipu. Tetap untung. Tetapi akan menunggu keuntungan besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk orang-orang yang terkorban syahid kerana meninggikan agama Allah. Inilah yang menjadi cita-cita orang yang beriman. Wallahu a'lam.